Okay, so insyaAllah pagi ni kita akan continue second last chapter, okay, iaitu topik yang ke-9 berkenaan dengan reproduction and development. Alright, untuk topik 9 ni yang actually kita akan tengok dua bahagian lah. Okay, at first part kita akan tengok reproduction dalam flowering plant yang kita panggil sebagai angiosperm, and then second part yang paling banyak lah kita akan tengok berkenaan dengan human reproduction and development, right? Okay, so kita akan bincangkan berkenaan dengan sexual reproduction in flowering plant, right? So kenapa kita state flowering plant ni yang, because okay, dalam banyak-banyak plant, tumbuhan yang ada atas muka bumi ni, okay, bukan semua plant itu adalah flowering plant. Okay, hanya sesetengah spesies sahaja yang kita kategorikan dia sebagai flowering plant ataupun kita panggil dia sebagai angiosperm, right? Okay, so untuk flowering plant ni, angiosperm ni, okay, dia mempunyai a special reproductive organ, okay, iaitu flower. So what we can say that yang flower ni adalah reproductive organ of the angiosperm. So kalau you all tanya angiosperm tu apa, madam? Okay, dia adalah terms yang kita gunakan merujuk kepada flowering plant. Okay, ini adalah contoh flower lah. So just remember, reproductive organ untuk angiosperm ataupun untuk flowering plant tu adalah flower. Alright. So untuk flower ni simple, kita kena tahu structure flower, right? Mungkin you all dah tahu. Okay, 4 bahagian penting bunga kita. Contoh kita ada sepal, okay. Kalau kita tengok gambar tu, bahagian ni. Nanti kita tengok sepal tu apa, okay. Kita ada petal, okay. Petal bahagian kelopak bunga ni. Okay, kita ada stamen, stamen ni. Okay, and then kita ada carpel. Carpel bahagian sini. Alright. Okay. So kita go through satu persatu. Sepal ni adalah outer lower ring of flower. Ni. Dia bentuk macam daun. Dia warna hijau. Right. Dan paling mudah you all nak tengok sepal ni, kalau you all tengok bunga yang masih dalam bentuk kudup, means contoh lah saya ambil bunga ros yang masih belum kembang kan. Dia duduk dalam satu struktur yang macam daun warna hijau. So itu adalah sepal, right? So banyak-banyak sepal kita panggil dia sebagai xylem lah. Okay, function sepal ni pada peringkat awalnya adalah untuk cover dan untuk protect. Okay, bunga kita ni ketika dia dalam keadaan bud. Okay, lepas tu bila bunga kita tu dah keluar, okay, sepal kita tu akan berada dekat bawah bunga kita lah, macam keadaan dalam gambar saya ni. Okay ya. Okay, so yang kedua adalah petal. Petal ni adalah kelopak bunga, right? So kelopak bunga ni biasanya ada macam-macam warna, ada macam-macam bentuk. Okay, depends kepada spesies lah. Alright, okay, kalau bunga yang saya bagi dalam diagram ni, dia warna orange, right? Then a collective of petal kita panggil dia corolla. Ni terms lah. Alright, okay, then function petal ni dia adalah structure yang boleh attract, okay, animals untuk menjadi pollinator agents. Okay, biasanya macam ni, bila animal tu tengok bunga tu bright, cantik, dia berminat untuk tak makan pun datang dekat dengan bunga-bunga yang cantik tu. So bila dia berada dekat ataupun dia pergi pada bunga-bunga yang cantik tu, dia boleh menjadi pollinators agent, okay. Alright, ejen pendebungaan. Okay, sebab kenapa bila animal tu bergerak ataupun bersentuhan dengan bunga kita ni, the bunga yang ada pada the pollen grain yang ada pada bunga kita tu melekat pada badan dia. Dan bila dia pergi ke bunga ataupun pokok yang lain, dia dah transferkan pollen grain tu kepada bunga lain-lain. Alright, itu adalah petal. Alright, dan kita ada stamen. Stamen bahagian ni. Ini stamen. Kalau bunga ni dia ada banyak, dia punya stamen macam ni lah. Alright. So stamen ni sebenarnya adalah male reproductive organ. Ingat. Okay, maknanya pada bunga, okay, dia ada means regarding to the angiosperm punya flower yang, okay, pada flower tu dia ada bahagian male dan dia ada bahagian female.
Alright, so sekarang ni bahagian male ataupun male reproductive organ untuk flower ni kita panggil dia sebagai stamen. Okay, and then kalau you all tengok stamen ni yang okay, dia terdiri daripada stalk. Okay, stalk ni dia punya ni lah tangkai ni. Okay, stalk ni. And then dia ada filamen, alright. Okay, dan dia juga okay, ni filamen lah. Okay, dan dia juga ada yang bahagian macam ujung tu, itu adalah anther. Alright, ingat. So struktur penting untuk setiap stamen, dia ada anther, dia ada filamen. So maknanya macam gini. Okay, yang ni adalah filamen. Bahagian atas ni adalah anther. Okay, sebenarnya dekat anther lah nanti berlakunya pembentukan what we call the male reproductive gamete. The gamete lah untuk male gamete dekat anther tu nanti. Nanti kita akan tengok apa yang berlaku dekat anther. Right, and then kita ada carpel. Carpel ni female reproductive organ, jangan tertukar. Kalau stamen male, so kalau carpel ni kita ada female reproductive organ. Alright. So untuk couple ni, okay, dia ada bahagian yang kita panggil, okay, dia merujuk kepada bahagian ni yang. Okay. Dia macam itulah. Okay, di mana bahagian atas ni adalah stigma. Okay, bahagian ni, okay, batang panjang ni itu adalah style, dan dekat bawah ni, okay, kita ada ovule. Okay, kita ada ovary. Okay, actually di situlah double fertilization nanti akan berlaku, okay, dekat ovule tu. So ingat, okay, kita ada couple. Okay, couple kita terdiri daripada stigma, style dan juga ovary. Okay, right. Okay, ni apa yang saya dah terangkan tadi lah. Okay, so now, okay, barulah kita nak tengok, okay, actually, okay, macam mana, okay, flower kita membentuk what we call the gametophyte. So, sebenarnya, okay, flower ni dia ada male gametophyte dan juga ada female gametophyte. So, apa yang dikatakan dengan gametophyte ni yang, okay, gametophyte ni adalah kalau male gametophyte ni, okay, dia adalah struktur yang akan menghasilkan sperm. Sebab tu saya tulis kat situ, okay, a sperm producing structure. Okay, di mana, okay, male gametophyte ni kita panggil dia sebagai pollen grain. Ni. Right, dalam ni lah kalau you all tanya, dekat mana kita boleh jumpa pollen grain ni yang di dalam pollen sac. Dan pollen sac ni pula berada di dalam anther. Maknanya bila contohlah ni anther kan, bila kita belah anther kita tu, kita akan jumpa dekat dalam anther kita tu ada pollen sac. Ni pollen sac. Dan di dalam pollen sac tu, okay, akan terdapat pollen grain. Right? Okay. So, seterusnya adalah female gametophyte. Female gametophyte ni adalah struktur yang menghasilkan eggs. Okay, siapa pula ataupun bahagian mana yang dikatakan sebagai female gametophyte? Embryo sac. Okay, dekat mana kita boleh jumpa embryo sac ni? Yang ni dalam ovule ni lah, dalam ovary. Okay, tadi kan ni ada stigma, right? So, di dalam ovary ni lah, okay, akan terbentuknya embryo sac. Nanti kita akan tengok macam mana embryo sac ni terbentuk di dalam ovule, okay, in the ovary. So, okay, you all kena ingat female gametophyte, okay, adalah embryo sac. Manakala male gametophyte adalah pollen grain. Right. Okay, itu dua jenis gametophyte yang ada pada bunga. Okay, kita ada male gametophyte pollen grain, kita ada female gametophyte iaitu embryo sac. Okay, dekat mana pollen grain ni kita boleh jumpa? Okay, dekat dalam pollen sac, dekat anther. Dekat mana kita boleh jumpa embryo sac ni adalah di dalam ovule, di dalam ovary. Okay, right. So now kita nak tengok development of the pollen grain, okay, and the formation of male gamete yang berlaku, okay, yang kita tahu berlaku dekat anther, di dalam pollen sac.
in the enter. Ini pollen sac. Alright. Okay. So dia akan melibatkan proses yang kita panggil sebagai microsporogenesis dan juga microgametogenesis. Right. So microsporogenesis ni yang adalah development of pollen grain. Right. Di mana microgametogenesis ni pula adalah formation of the male gamete. In these cases, male gamete kita adalah sperm lah. Dalam tumbuhan pun ada sperm juga. Right? Jangan ingat dalam tumbuhan tak ada sperm. Right? So, means di sini nanti kita akan tengok macam mana pembentukan pollen grain tu berlaku dan macam mana pembentukan sperm ataupun male gamete tu berlaku. Alright, so the male gametophyte begins its development within the microsporangium. Kita tahu pembentukan pollen grain tadi, kan male gametophyte ni kan merujuk kepada pollen grain tadi. Dia bermula di dalam microsporangium. Mana yang dikatakan microsporangium tu yang di dalam enter kita ni, kita punya enter terdapatnya pollen sac. Right. Ni pollen sac. Nama lain bagi pollen sac itu adalah microsporangium. So maknanya pembentukan male gametophyte ni berlaku di dalam microsporangium. Nampak perkataan micro? Perkataan micro tu sebenarnya merujuk kepada male. Right. So now kita tahu dalam enter ada microsporangium merujuk kepada pollen sac dan pembentukan male gametophyte tu regarding to the pollen grain berlaku di dalam microsporangium. Alright. So what happen in the microsporangium yang? Right. So untuk pengetahuan you all, untuk setiap enter bila kita cross section kan enter kita tu, ni kita akan dapati dalam setiap enter biasanya akan ada 1, 2, 3, 4 microsporangium. Means ada 4 pollen sac. So apa yang berlaku dalam setiap microsporangium tu adalah perkara yang sama. Pembentukan pollen grain. Right. So setiap microsporangium yang dia mempunyai large number of cell yang kita panggil sebagai microsporocyte. Maknanya dalam microsporangium ni tak kira lah yang ni ke, yang ni ke, yang ni ke, right? Ada sejenis sel di dalam ni yang kita panggil sebagai microsporocyte. Kalau you all tengok perkataan cyte itu, itu adalah sel. Cyte tu is mean cell. Maknanya dalam microsporangium tu ada microsporocyte. Ataupun sambuk dia state microsporocyte tu sebagai microspore mother cell. Sama je lah. Alright. So, apa yang berlaku kepada setiap microsporocyte yang ada dalam microsporangium tu yang dia akan, tentu yang ni adalah salah satu microsporocyte yang ada dalam microsporangium kita. Dia akan mengalami proses meiosis yang di mana kita tahu at the end of meiosis kita akan membentuk 4 haploid cell kan. Right, maknanya bila microsporocyte tu mengalami meiosis dia akan menghasilkan 4 haploid cell yang kita panggil sebagai microspore cell. Maknanya bila kita punya microsporocyte ni mengalami meiosis, dia akan membentuk microspores. Ingat, microsporocyte ni what we call dia adalah diploid. Tetapi microspore kita ni dia adalah haploid. Sebab tu saya tulis 4 haploid cell. Nama sel itu adalah microspore. Right. So sekarang ni dalam kita punya microsporangium tu telah terbentuk microspore. Kita tengok seterusnya. Apa yang berlaku kepada setiap microspore tu pula. Setiap microspore tu yang nampak. Dia akan mengalami cell division yang kedua iaitu mitosis.
Okay, hati-hati. Kalau dari microsporocyte menjadi microspore, dia mengalami meiosis. Tetapi daripada microspore, okay, dia akan meneruskan cell division tapi dia mengalami mitosis. Alright, kita tahu. Okay, hasil daripada mitosis, kita akan membentuk dua sel kan? Okay. So, dua sel yang terbentuk hasil daripada mitosis tadi, okay, kita akan membentuk satu yang kita panggil sebagai generative cell. Alright. Okay, dan satu lagi adalah tube cell. Nampak? So, kan tadi kita punya microspore ni, setiap microspore ni akan mengalami mitosis kan? So, dua sel yang terhasil daripada mitosis tu, satu adalah generative cell dan satu lagi adalah tube cell. Okay, tetapi kedua-dua sel ni masih berada di dalam satu struktur ni. Okay, dia akan berada di dalam male gametophyte yang kita panggil sebagai pollen grain. So, awak kena ingat sekarang ni kita tengah bincang macam mana pembentukan pollen grain. So, beginilah. Okay, at the end pembentukan pollen grain, okay, yang berlaku di dalam kita punya microsporangium. Kalau ditanya microsporangium tu dekat mana? Di dalam anther. So, right, apa yang ada di dalam microsporangium? Okay, dia ada sel. Nama sel tu is microsporocyte. So, apa yang berlaku kepada microsporocyte? Dia akan mengalami meiosis. Right? At the end of meiosis, okay, microsporocyte akan membentuk 4 haploid cell yang kita panggil sebagai microspore. Alright, then proses ni diteruskan lagi. Setiap microspore ni akan mengalami mitosis. Okay, right? Setiap microspore ni dia akan mengalami mitosis, membentuk dua sel baru, iaitu generative cell dan juga tube cell, di mana kedua-dua sel ni berada di dalam male gametophyte yang kita panggil sebagai pollen grain. So this is, okay, the developments of the pollen grain. Alright. Okay, so next. Okay. Immature pollen grain yang terbentuk dekat anther ni yang, okay, dia akan meneruskan proses dia. Okay, maknanya memang dia dihasilkan dekat anther, tetapi dia takkan berfungsi dengan sepenuhnya dekat anther. So dia perlu dipindahkan ke stigma. Kalau you all ingat lagi stigma tu, okay, ini kita punya female reproductive organ. Sini kita punya male reproductive organ, contoh. Okay. Contoh kita punya pollen grain dihasilkan dekat sini, dekat anther. So pollen grain kita tu yang kecil-kecil macam ada bunga, kalau kita panggil dia ada bunga tu, dia perlu dipindahkan ke stigma. Right? Pollen grain tu akan ditransfer ke mana-mana stigma lah. Dan bila pollen grain kita tu dah berada dekat stigma, so dia akan germinate. Okay, maksud germinate tu, okay, kalau tube cell akan membentuk tube, okay, manakala generative cell, okay, dia akan membentuk sperma. Alright, okay, so itu apa yang berlaku kepada pollen grain yang terbentuk dekat kita punya anther bila dia dipindahkan ke atas stigma. Right, okay, ni gambaran sajalah. Ni dia bunga, kita panggil, kalau kita panggil pollen grain tu adalah dia bunga. Right. So bila pollen grain kita tadi tu dah transfer ke atas stigma, ni kan stigma kita ni yang, right, seperti yang saya bagi tahu tadi. Okay, generative cell ni, okay, nucleus of generative cell ni yang dia akan mengalami mitosis. Okay, ingat balik dalam kita punya pollen grain tadi kan, kita ada tube cell, kita ada generative cell, right? Okay, so bila dia dah transfer di atas stigma, okay, generative cell kita tu akan mengalami mitosis. Di mana bila dia mengalami mitosis, kita tahu mitosis akan menghasilkan dua sel, right? So dua sel yang terhasil itu adalah male gamete, okay, iaitu
sperm. Alright. Okay, so bila berlaku keadaan macam ni, kita dah boleh katakan sebagai kita punya pollen grain tu dah menjadi matured gametophyte. Right. So the thing is like this. Okay, bila kita punya pollen grain tu land atas kita punya stigma, okay, dalam kita punya pollen ada dua sel kan, generative cell dengan tube cell. Okay. Generative cell tu yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan two male gamete, means dia akan membentuk dua sperma. Alright. Okay. So di sekarang ni kita dah ada dua sperma yang akan bertindak di dalam kita punya ovule untuk mengalami double fertilization. Right. Okay. But what happen kepada tube cell? Ingat dalam pollen grain kita ada satu lagi sel kan, tube cell. Okay, so tube cell pula dia akan membentuk pollen tube. Okay, pollen tube tu yang ni yang panjang ni. Okay, dia akan membentuk a tube, okay, ataupun laluan, di mana laluan itulah yang akan membantu sperma the male gamete tu sampai ke dalam kita punya ovule. Okay, tube tu is like a track lah, jalan. Okay, siapa yang buat pollen tube tu adalah tube cell. Ingat, generative cell jadi sperma, tube cell membentuk pollen tube. Tapi keadaan ni hanya boleh berlaku kalau pollen grain itu land atas stigma. Kalau dia tak berada atas stigma, dua keadaan ni tak akan berlaku lah. Means pollen tube tak akan terbentuk. Generative cell tak akan bermitosis untuk menghasilkan sperma. Right. Okey, ini pun gambaran samalah tentang developments of the pollen grain. Alright yang. Okey. So seterusnya kita nak tengok macam mana developments of ovule pula, pembentukan embryo sac dan juga formation of the female gametes. Right. Kalau tadi kita dah tengok macam mana the pollen grain terbentuk, macam mana the sperms is form, terbentuk, right. Okay. So developments of ovule dan juga embryo sac ni melibatkan proses megasporogenesis, nampak, dan juga pembentukan female gametes, mean the eggs, melibatkan megagametogenesis. Kalau you all notice, kalau melibatkan male tadi, dia adalah micro kan. Sebab tu saya kata micro tu merujuk kepada male. Tetapi when we go to female, nampak, kita panggil dia sebagai megasporogenesis, megatogenesis. Okay. Kalau megasporogenesis ni adalah developments of embryo sac. Kalau megagametogenesis kan gamete tu kan. Okay, pembentukan female gamete. Okay, right. Kalau male gametophyte terbentuk dalam what we call the pollen sacs, okay, the microsporangium, but the female gametophyte ni yang okay, the female gametophyte ni merujuk kepada embryo sac. Okay, dia akan develop within the ovules. Okay, means di dalam ovule, okay, di mana ovule tu terkandung di dalam ovary. Okay, actually okay, dalam ovary tu okay, ada banyak ovule, tapi sometimes in one time hanya satu ovule akan develop untuk membentuk the embryo sacs, right. Okay, and other things lah tentang ovule ni. Ovule ni akan attach to the ovary wall, okay, means regarding to the placenta by a short stalk called the funicle. Ni just nak merujuk kepada structure dia lah. Okay, maknanya ovule ni dia attach pada ovary wall, okay, menggunakan funicles. Okay. Right. So main body of ovule ni yang kita tengoklah sedikit structure ovule ni. Okay, dia ada bahagian yang kita panggil nucellus. Ni adalah nucellus. Okay, di mana nucellus ni dia is enclosed, okay, dan dilindungi oleh oleh lapisan, okay, a two shield yang kita panggil sebagai integumen. Maknanya
Okay. Nucellus ni, okay, dilindungi oleh integumen. Tu maksud dia lah. Ni. Nucellus ni, kat luar dia ada lapisan yang kita panggil sebagai integumen. Alright, okay. Another things dekat bahagian ni, ada satu opening, a small pore, yang kita panggil sebagai microphyll. Ni, bahagian sini adalah microphyll. Actually, kenapa dekat sini dia ada what we call a small pore, sebab nanti sperma nak masuk dalam kita punya ovule ni melalui microphyll itulah. Alright, so bahagian lain pada kita punya ovule ni, okay, kita panggil sebagai chrysa. Right. Okay. Right. So kita tengok macam mana development of the embryocyte tu. Okay. Embryocytes ni yang, okay, dia terbentuk, okay, dekat ovule di dalam ovari. Right. So dalam ovari ada ovule. So sekarang ni embryocyte ni akan terbentuk dalam ovule tu. Okay. Within ovule, okay, microsporangium. Okay, ingat kalau enter tadi ada microsporangium ya, okay, tapi dalam ovule ni dia ada megasporangium. Okay, so megasporangium ni is a large, okay, mempunyai a large diplot cell called megasporocyte. Okay, dalam megasporangium ni ada sel, okay, ada sel yang kita panggil sebagai megasporocyte. Ataupun ada buku dia state megaspore mother cell. Ingat, dalam ovari ada ovules. Okay, so dalam ovules tu ada megasporangium yang mengandungi sel yang kita panggil sebagai megasporocyte. Megasporocyte ni adalah diplot cell. Alright. Okay. So apa yang berlaku kepada megasporocyte ni yang, okay, dia akan mengalami meiosis. Okay, nampak? Megasporocyte ni, okay, megasporocyte yang ada di dalam ovule kita ni, dia akan mengalami meiosis dan kita tahu, okay, at the end of the meiosis kita akan membentuk 4 haploid cell yang kita panggil sebagai 4 haploid megaspore. Okay, mana daripada megasporocyte dia alami meiosis, dia akan menghasilkan megaspore. Okay, bilangan megaspore yang terhasil 4. Keadaan megaspore yang terhasil itu adalah haploid. Sebab tu kita tulis 4 haploid megaspore. Ingat. Okay, dalam ovule, okay, ada megasporangium. Dalam megasporangium ada sel megasporocyte diplot 2N. Megasporocyte alami meiosis menghasilkan 4 haploid megaspore. Right. So, antara 4 megaspore yang terhasil tadi yang, kan hasil daripada meiosis tadi, 3 akan mati. Dia akan disintegrate. Nampak? Satu saja megaspore yang akan survive untuk meneruskan pembentukan embryocyte. Ingat. Okay. Kesan daripada meiosis tadi, kita punya megasporocyte kita tadi membentuk megaspore kan. Okay, tetapi dalam 4 megaspore yang terhasil tu 3 akan disintegrate, mati, musnah. Hanya satu saja yang akan survive. So apa yang berlaku kepada the only one megaspore yang survive tu yang, okay, nampak dia tinggal satu, dia akan mengalami mitosis ni sebanyak 3 kali. Okay, right? Maksudnya kalau kita gambarkan, mula-mula dia bermitosis, kita tahu mitosis akan menghasilkan 2 sel kan. Dia akan hasilkan 2, nampak ni baru 1 kali. Dia mengalami mitosis lagi. Nampak? Okay, ni mitosis yang kali kedua. Okay, and then dia mengalami mitosis lagi. Okay, mitosis yang kali ketiga.
Okay, sekarang ni kesan daripada megaspore tadi mengalami mitosis sebanyak 3 kali. Okay, apa yang kita boleh nampak kat sini? Dia menghasilkan 8 haploid nukleus. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak? Dia menghasilkan 8 haploid nukleus. Okay, tetapi ke-8 haploid nukleus ni dia tak terpisah. Dia berada di dalam satu structure, means semua ni dia berada dalam satu structure. Mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nukleus kat dalam ni. Okay, membentuk embryosac. So yang mana dikatakan embryosac ni inilah structure yang mengandungi 8 haploid nukleus tadi. Okay, so pembentukan embryosac ni berlaku dekat mana? Dalam ovari, di dalam ovule. Ingat. So apa yang berlaku dalam ovule? Dalam ovule ada megasporangium, right? Di mana dalam megasporangium tu ada megasporocyte, ingat balik. So megasporocyte akan mengalami meiosis. Meiosis akan membentuk 4 megaspore, tapi 1 saja yang hidup, 3 mati, right? So apa yang berlaku kepada 1 megaspore yang hidup tu? Dia akan mengalami mitosis sebanyak 3 kali. Membentuk 8 haploid nukleus, di mana ke-8 haploid nukleus tu berada di dalam struktur yang kita panggil sebagai embryosac. Alright. Kalau diberi gambar what we call embryosac ni, you all kena tahu dekat atas 3 tu is what yang antipodal cell, and then 3 dekat bawah tu adalah Synergy cell bersama dengan eggs, right? And then 2 lagi, yang kat tengah-tengah ni kita panggil dia sebagai pola nukleus. So kalau you all bilang 3, 2, 1, 2, total dia adalah 8. Itulah all the 8 nukleus yang terhasil daripada mitosis 3 kali megaspore kita tadi tu. Okay, dan akhirnya dia akan membentuk the embryosac. So embryosac kita terdiri daripada antipodal cell bahagian dekat atas, pola nukleus dekat tengah, synergic cell dekat bawah, dan di tengah-tengah antara synergic cell tu ada eggs, kita punya ovum. Right. Okay, so ini adalah what we call gambaran apa yang berlaku di dalam ataupun dekat bunga kita, during pembentukan pollen grain dan juga pembentukan embryosac di dalam kita punya bunga. Ingat, male gametophyte adalah pollen grain. Female gametophyte adalah embryosac. Right. Pembentukan pollen grain dekat anther di dalam microsporangium. Beza. Tetapi pembentukan embryosac adalah di dalam ovule, di dalam megasporangium, nampak. Kalau female kita guna term mega, kalau male kita guna term micro. Right? Okay. So pollen grain yang terhasil akan germinate dekat stigma untuk membentuk sperm dan juga membentuk pollen tube. Manakala 8 haploid nukleus yang terbentuk akan rearrange membentuk embryosac, di mana dia akan membentuk antipodal cell, pola nukleus, eggs dan juga synergic. Alright. So bila embryosac dah ada, what we call the pollen grain dah ada, barulah angiosperm plant kita akan mengalami double fertilization. Right. So apa yang dikatakan dengan double fertilization ni yang? Selepas pollen grain kita tadi tu kan, dia landing ataupun dia dipindahkan di atas kita punya stigma ni yang, contohlah yang orange tu ni, ni adalah pollen grain kita, alright. Dia akan absorb moist, kelembapan yang ada di dekat kita punya stigma, right. So bila pollen grain tu dia absorb water, right, dia akan menyebabkan pollen grain kita tu pecah,
Alright. So bila keadaan tu berlaku, tube cell, okay, you all kena ingat dalam pollen grain kita kan ada tube cell kan. Okay. Terus membentuk pollen tube. Nampak? Pollen tube ni. Benda ni. Dia akan terus membentuk pollen tube. Di mana pembentukan pollen tube tu ke bawah. Right. Dia akan bentuk sehinggalah dia jumpa microphyll. Right. So dia akan grow down the style towards the ovary. Right. Okay. So dalam masa yang sama ketika pollen tube tu terbentuk, yang generative cell yang memang juga ada dalam kita punya pollen grain tadi akan mengalami mitosis dan akan membentuk 2 male gamete, iaitu 2 sperma. Ingat, generative cell membentuk 2 sperma. So sperma-sperma tu yang dia akan bergerak lah. Dia akan gerak je melalui pollen tube yang telah dibentuk oleh what we call the tube cell tadi, the nucleus of the tube cell. Okay, dia akan follow lah ke mana sahaja pollen tube tu terbentuk. Okay, dia sperma tu pun akan bergerak. Okay, melalui kita punya pollen tube. Right. Okay, disebabkan ada attraction tadi kan, kita ada synergic cell di dalam dalam embryo sac kita tadi kan. So dia akan attract ataupun dia akan guide pembentukan pollen tube kita sehingga ke bahagian small pore yang kita panggil sebagai microphyll tadi. Right. So bila tu male gamete dari sperma tu berjaya masuk ke dalam kita punya embryo sac both of the male gamete ni dia akan fuse dengan nukleus yang ada di dalam embryo sac. Tetapi satu male gamete means kita ada 2 sperma tadi kan. Dia akan fertilize dengan eggs. Membentuk zygote. Manakala satu lagi male gamete, dia akan bergabung dengan pola nukli yang dekat tengah ni. Dan menjadi endosperm. Nampak? Maknanya 2 sperma yang masuk ke dalam embryo sac kita ni, satu akan fertilize dengan eggs, yang ni eggs, dan satu dia akan bergabung dengan pola nukli dekat tengah ni. Bezanya, sperma yang fertilize dengan egg akan membentuk zygote. Manakala sperma yang bergabung dengan pola nukli ni, dia akan membentuk endosperm. Itulah yang dimaksudkan dengan double fertilization. Fertilization 2 kali. Satu dengan egg, satu dengan two pola nukli. Fertilization dengan egg membentuk zygote. Gabungan dengan two pola nukli membentuk struktur yang kita panggil sebagai endosperm. Right. So endosperm ni adalah a nutrient tissue yang mengandungi banyak nutrien macam lipid, protein, karbohidrat, di mana dia adalah food storage yang diperlukan ketika growing of the embryo. Maksudnya ketika embryo ni nak membesar untuk membentuk pokok baru. So sumber makanan dia adalah daripada endosperm. Kalau dia dah jadi anak pokok, dah ada daun, dah ada akar, okay fine, dia boleh hasilkan makanan dia sendiri. But ketika germination, tumbuhan kita, biji benih kita memerlukan the nutrien daripada endosperm. Right. So itu 3 perkara yang korang kena tahu dalam sexual reproduction in a plant. Yang pertama, you all kena tahulah macam mana pollen grain terbentuk, macam mana formation of sperm ataupun male gamete, then you all kena tahu macam mana development of embryo sac di dalam ovule dan juga formation of female gamete, right? Then kena tahu tentang apa yang dikatakan dengan double fertilization. And of course, you have to know the structure of the what we call the reproductive organ of the angiosperm, regarding to the flowers.